Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin membentangkan tentang kemudaratan hendaklah dihilangkan. Yang pertama sekali, pengenalan. Pengenalan dia. Kemudaratan dalam kaedah ini bermaksud sesuatu perkara yang menjadi kesukaran bagi mencapai kepentingan asasi kehidupan manusia yang melibatkan nyawa, agama, keturunan, akal dan harta. Dalam hal ini, kaedah ini sebenarnya menjelaskan bahawa tiap-tiap perkara yang boleh mendatangkan bahaya dan mudarat hendaklah dihapuskan. Saya Nur Aina Sofia binti Ahmad Ali Tajuddin, nombor metrik 0221102071. Saya akan membentangkan tentang dalil kemudaratan hendaklah dihilangkan. Dan jangan kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan kepadanya. Surah Al-A'raf ayat 56. Islam mengharamkan segala tindakan yang boleh membawa kepada kemudaratan, sama ada kepada diri kita, orang lain ataupun alam sekitar. Dalam masa yang sama, Islam melarang tindak daripada pihak yang boleh memberikan kemudaratan. Islam itu tidak boleh bahaya dan membahayakan. Yang kedua ialah kemudaratan mengharuskan tegahan. Sesiapa yang berada dalam keadaan yang sukar, tiada makanan untuk meneruskan kehidupan, maka Allah SWT membenarkan untuk dia memakan makanan yang haram. Contohnya macam dalam keadaan darurat lah, tiada benda yang kita boleh makan kecuali benda tu benda yang haram. So Islam mengharuskan benda tu, dia membenarkan kita makan benda tu untuk kita teruskan kehidupan, bukan untuk mengenyangkan kita, hanya untuk menyelamatkan nyawa kita. Ialah kemudaratan dikira mengikut keadaan. Contoh yang pertama ialah contoh situasi dia lah, seorang yang berada dalam keadaan darurat tidak harus makan bangkai kecuali sekadar menahan kebeluran. Macam tadi saya kata, hanya untuk menahan daripada kebeluran, untuk menyelamatkan nyawa, bukan untuk mengenyangkan. Kalau mengenyangkan tu dah dikira lain dah tu. Dia hanya untuk menahan kebeluran sahaja. Yang kedua adalah seorang itu tidak dibenarkan untuk mendedahkan auratnya kepada orang lain. Namun ketika menerima rawatan seseorang itu dibenarkan untuk mendedahkan auratnya mengikut kadar keperluan untuk merawat sakit sahaja. Contoh macam doktor dia boleh, contoh dia sakit tempat, dia boleh melihat tempat yang sakit saja, tidak boleh lebih pada tu. Sekian, terima kasih. Itu saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narasha Iman akan membentangkan kaedah pecahan yang seterusnya. Menolak kerosakan lebih utama berbanding mendatangkan kebaikan. Apabila berlaku pertentangan antara kebaikan dan kemudaratan dalam sesuatu perkara, maka menolak kemudaratan adalah lebih baik berbanding mendatangkan kebaikan. Hadis Nabi SAW berbunyi, apa-apa perkara yang aku melarang kamu daripadanya, maka jauhilah ia. Dan apa-apa perkara yang aku perintahkan kamu dengannya, maka berbuatlah sekadar kemampuan kamu. Sebagai contoh, seorang perempuan yang mandi wajib tetapi tiada pintu ataupun untuk menghalang pandangan lelaki ketika mandi, maka wajib melewatkan mandi wajib tersebut. Seterusnya, ditanggung kemudaratan yang khusus untuk menolak kemudaratan yang umum. Mudarat umum melibatkan semua orang, manakala mudarat yang khusus melibatkan kuantiti yang lebih kecil. Sebagai contoh, sekiranya terdapat mufti jahil dalam memberi fatwa atau doktor palsu yang tiada kelulusan, maka kerajaan boleh menahan mereka. Hal ini kerana mudaratnya lebih banyak kepada orang awam yang umum berbanding mudarat kepada doktor ataupun mufti yang jahil tadi, iaitu mudarat yang khusus. Seterusnya, tindakan manusia pada miliknya hanya sah jika tidak memudaratkan orang lain. Setiap manusia diberikan kebebasan untuk menggunakan barang atau apa sahaja hak miliknya. Sebagai contoh, jika seseorang mempunyai sebaldi air, harus baginya untuk minum dan bersedekah dengan air tersebut, tetapi tidak harus baginya untuk berkongsi kerana air tersebut ialah hak miliknya. Namun, perkara ini hanya berlaku dan sah jika perkara tersebut tidak memudaratkan kepada orang lain. Sebagai contoh,
seseorang yang melakukan kerja-kerja pengubahsuaian di rumah miliknya tetapi menyebabkan rumah jirannya rosak, maka perlu mengambil langkah-langkah yang wajar bagi mengekang perkara tersebut. Ini bermaksud jika kita hendak seperti contoh, kita hendak melakukan apa-apa pengubahsuaian ke atas rumah kita, yakni hak kita, boleh dilakukan sekiranya tidak mendatangkan kemudaratan kepada jiran. Kemudian, aplikasi kaedah. Yang pertama, kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang setaraf dengannya. Penggunaan arak sama ada untuk diminum atau digunakan atas alasan biasa dihukumkan haram. Namun, jika digunakan untuk menjadi penawar terbaik setelah gagalnya ubatan yang lain, maka penggunaan itu dibenarkan. Maksud dia kat sini, arak tu kan haram untuk diminum. Jadi kalau contohlah kita ada suatu penyakit tu kalau kita minum arak, dia sembuh, lega. Kita dibolehkan untuk minum arak tu. Yang kedua, menolak kerosakan menjadi keutamaan daripada mengambil kebaikan, yakni mendahulukan tujuan menyingkirkan kemudaratan berbanding kebaikan. Yang ketiga, membenarkan sesuatu yang asalnya terlarang atau haram untuk dilaksanakan atau digunakan. Contohnya, keharusan doktor lelaki memandang aurat wanita sekadar yang perlu. Okey, dekat sini lelaki kan tak boleh tengok aurat perempuan yang bukan mahram. Okey, penutupnya, kesimpulannya, agama Islam adalah agama yang mudah. Islam memudahkan perkara yang kita anggap sebagai beban. Kaedah fiqh yang keempat ini, kemudaratan mesti dihilangkan, membuktikan bahawa Islam membantu kita untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan mudah. Islam menghalang kita melakukan sesuatu perkara yang mendatangkan kemudaratan kepada diri sendiri, orang lain dan alam sekitar. Kita hendaklah peka bahawa setiap apa yang ada di muka bumi ini adalah pinjaman semata-mata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai peminjam hendaklah memastikan bahawa kita menjaga apa yang kita pinjam daripada Allah. Okey, kita ni hanyalah pinjaman je daripada Allah. Kayaknya semua ni, muka ni, mata, bibir, apa semua, tangan, anggota badan, semua pinjaman daripada Allah. Jadi kita kena gunakan dengan sebaiknya. Okey, itu saja. Terima kasih.